Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jadi bersempena dengan 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan, saya telah diminta oleh guru yang kita kasihi, guru yang kita sayangi, Syekh Al-Fadhil Wan Syukri, untuk memberikan sedikit peringatan kepada diri saya sendiri dan juga kepada orang lain. Maka saya ni tak adalah apa yang sangat yang saya nak cakap, cuma apa yang boleh saya katakan dan apa yang boleh saya serukan adalah marilah kita sama-sama mempertingkatkan lagi usaha ibadah kita. Marilah kita sama-sama memperkemaskan lagi ibadah kita, khasnya qiyamul lail, ya, kerana kita tahu bahawasanya sekarang bulan Ramadan sudah hampir pergi. Mungkin sebelum ini berlaku kekurangan daripada diri kita sendiri. Mungkin ada perkara-perkara yang kita terlepas pandang, mungkin ada perkara-perkara yang tidak patut kita buat pada bulan Ramadan. Kekurangan-kekurangan tersebut itu sepatutnya bukanlah alasan untuk kita ini malas dan berputus asa daripada memperbaiki amalan pada hari-hari yang masih berbaki di dalam bulan Ramadan. Kita tahu bahawasanya Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu ia dikira berdasarkan dengan pengakhirannya. Maka oleh itu, sebelum daripada kita mengakhirkan bulan Ramadan ini, dalam keadaan kita masih lagi berada pada akhir-akhir bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama mempertingkatkan lagi, memperkemaskan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di dalam hadis-hadis Nabi SAW, jika kita teliti, kita akan mendapati bahawasanya baginda SAW bersabda, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Mafhumnya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kerana iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Syekh Sa'id Al-Kamali memberitahu bahawasanya imanan di situ ialah maf'ul li ajlih, iaitu dia melakukan perkara tersebut kerana iman. Di dalam hadis yang lain, kita akan perasan juga bahawasanya Nabi SAW bersabda, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada bulan Ramadan, maka akan kerana iman dan juga mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, menghitung pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Berdasarkan kepada kedua-dua hadis ini, kita mengetahui bahawasanya di sana ada fadilat bagi puasa pada bulan Ramadan dan ada fadilat bagi qiyamul lail pada bulan Ramadan, yang mana kedua-dua fadilat itu pula merangkumi keseluruhan bulan Ramadan. Tak kira lah pada awal bulan Ramadan ke, pertengahan bulan Ramadan ke, ataupun akhir bulan Ramadan. Maka disebabkan itu, kita perlulah melakukan perkara tersebut seperti mana yang telah disebutkan dalam hadis lah. Puasa, and then kita juga kena melakukan qiyamul lail. Macam mana kita boleh mengaku ahli sunnah dalam keadaan kita meninggalkan sunnah Nabi SAW? Oleh itu, marilah kita sama-sama memperbetulkan balik diri kita. Kalau ada perkara yang kita telah terkurang, ada perkara yang kita telah terlepas pandang, kerana bulan Ramadan masih lagi berbaki dan masih lagi ada peluang bagi diri kita untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pula sekarang ini, khasnya sekarang telah berada di dalam fasa yang terakhir bulan Ramadan. Dan fasa yang terakhir bulan Ramadan ini, kita tahulah bahawasanya para ulama telah membahaskan berkenaan Lailatul Qadar. Tentang Lailatul Qadar ini saya tahu sebahagian para ulama telah menghimpunkan pandangan ulama-ulama yang lain berkenaan malam Lailatul Qadar
sehinggalah pandangan tersebut mencecah kepada 40 ataupun lebih pandangan tentang malam Al-Qadar, seperti yang telah dihimpunkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Fathul Bari. Dan di dalam kitab tersebut kita melihat banyaklah pandangan para ulama berkenaan malam Lailatul Qadar, dan ramailah di kalangan para ulama yang mengatakan bahawasanya ia akan berlaku pada malam-malam yang ganjil daripada 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan. So tak apalah macam mana pun tentang malam Lailatul Qadar itu, yang pentingnya kita kena beramal. Kita kena beramal untuk mendapatkan fadilat seperti mana yang telah disebutkan oleh Nabi SAW di dalam satu hadis, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar kerana iman dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. So tadi awal kita dah bincang, ada hadis-hadis yang memberitakan kepada kita, menceritakan dan memberitakan kepada kita bahawasanya ada fadilat yang merangkumi seluruh bulan Ramadan. Dan ada pula sekarang kita baca hadis yang menceritakan di sana terdapat fadilat yang khas pada malam Lailatul Qadar. So marilah kita sama-sama memperbetulkan diri kita dan memburu malam Lailatul Qadar itu sehabis mungkin lah, sehabis mungkin. Sebab kita tengok di dalam hadis Nabi SAW, kita dapati bahawasanya baginda apabila telah pun memasuki fasa 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan, disebutkan dalam hadis, syadda mi'zarahu, baginda SAW akan memperkemaskan ikatan kainnya. Ini sebagai satu kiasan bahawasanya baginda tidak melakukan hubungan intim dengan isteri-isteri baginda SAW. Dan baginda SAW juga bersungguh-sungguh melakukan qiyamul lail apabila telah memasuki 10 malam yang terakhir. Bahkan bukan baginda melakukan untuk dirinya sahaja, baginda juga mengejutkan ahli keluarganya juga untuk sama-sama melakukan qiyamul lail. Disebutkan dalam hadis, wa aiqadha ahlahu, baginda SAW mengejutkan ahli keluarganya untuk sama-sama melakukan qiyamul lail. Jadi saya kira cukuplah kot setakat ini dahulu apa yang kita kongsikan. Mana-mana ada kesilapan dan kesalahan, saya minta maaf. Ada mana-mana kesalahan pada apa yang telah saya nyatakan tadi, saya minta maaf. Dan sudilah kiranya kalau kesilapan tersebut itu boleh diperbetulkan, bolehlah bagi tahu kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.